Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Good morning. Okey, untuk video kali ini saya akan menerangkan berkenaan dengan array ataupun kita sebut sebagai data susunan di dalam bahasa Melayu. Okey, untuk array, apakah yang dimaksudkan dengan array? Array ni adalah kita nak gunanya adalah kita nak menyimpan sekumpulan data. Kita nak menyimpan sekumpulan data yang berjenis, okey, yang mempunyai jenis data yang sama. Okey, saya ulang balik. Kita nak menyimpan data, contohnya lah, kita nak menyimpan data ataupun kita nak menyimpan sekumpulan data, okey, yang mempunyai jenis data yang sama. Okey. Okey, contohnya kat sini adalah bayangkan di sini adalah kita nak menyimpan sebanyak 5 data, contoh. So semua 5 data ini mempunyai jenis data yang sama. Contohnya kita kita pergi ke coding. Okey. Dalam kes ni, okey, dalam statement ni saya nak menyimpan 5 data di mana 5 data tersebut mempunyai jenis data yang sama, iaitu integer. Okey. Okey, so bagaimana kita nak kita nak declare dan nak create object bagi array? Sebab untuk nak menggunakan array dia ada dua step. Pertama untuk bahagian declaration, okey, pengisytiharan, dan yang kedua adalah kita nak create object bagi array. Okey, so dia ada dua kaedah untuk kita nak create object dan juga kita nak declare array. So pertama dengan menggunakan satu baris, dan yang kedua kita menggunakan dua baris. Okey, sekarang ni kita menggunakan kaedah yang pertama, iaitu kita declare dan kita create objek dalam satu baris yang sama. Okey, contoh di sini adalah contoh di sini, saya ulang balik ya. Array ni adalah kita nak menyimpan, dalam kes ni kita nak menyimpan sekumpulan data di mana sekumpulan data tersebut mempunyai jenis data yang sama. Okey, ya, contoh dalam ni saya declare, saya declare item yang berjenis array integer. Item adalah yang berjenis array integer. So dia mesti dimulai dengan jenis data, kemudian diikuti dengan open bracket, kemudian close bracket, kemudian diikuti dengan nama array. Nama array ataupun object reference variable, kemudian diikuti dengan assignment ataupun rujukan, kemudian diikuti dengan new. Sebab array ni akan melibatkan penciptaan objek. So new ni bermaksud object creation. Kemudian diikuti dengan jenis data. So selalunya kebiasaan jenis data di sini adalah sama dengan di sini. Kemudian diikuti dengan open bracket, kemudian diikuti dengan size bagi array yang kita nak guna. Size ni adalah berapa? Size ni merujuk kepada bilangan data yang kita nak simpan data dalam array. Kemudian diikuti dengan close, diikuti dengan close bracket. Diikuti dengan close bracket. Itu apa maksudnya? Di sini you kena bayangkan, yang ni saya berpindah kepada words. Microsoft Word. Contoh di sini, bila sistem pertama sekali kita akan tengok, kita akan declare in, kemudian open close bracket, kemudian diikuti dengan nama array ataupun nama object reference variable, iaitu item. Kemudian yang di sebelah sini adalah
new integer, new int 5. Bermaksud satu objek yang akan di-create dan objek tersebut mempunyai array yang bersaiz 5, iaitu 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So apakah yang merujuk kepada benda ni? 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4 ni adalah merujuk kepada index. Okey, merujuk kepada index. Okey, biarkan dulu. Okey, sekarang satu objek yang telah di-create. Okey, yang telah di-create. Kemudian ini adalah objek yang telah di-create yang mempunyai array bersaiz 5. Okey, kemudian objek ini akan ditunjuk oleh item. Okey, dalam kata yang mudah, objek yang di-create ini akan dirujuk oleh item. So ini adalah item. Okey, ini yang you kena bayangkan. Okey, item ni akan merujuk kepada objek yang kita telah create yang mempunyai array yang bersaiz 5. Okey, kembali kepada menaalah ni. Okay, kembali kepada nombor yang di atas ni. Nombor di atas ni adalah kita sebut sebagai index. Okey, kenapa perlunya index? Disebabkan kita menggunakan sekumpulan data. Okey, disebabkan kita menggunakan sekumpulan data, bermaksud lebih daripada satu data. Bagaimana kita nak membezakan daripada data pertama ke data kedua, data ketiga dan seterusnya. So inilah tugas yang dimainkan oleh index. Okey, so dia akan membezakan data yang disimpan pada indeks 0, data yang disimpan pada indeks 2 dan seterusnya. Okey, so harus diingat, walaupun di sini kita menulis 5 sebagai size sebagai array, so indeks mesti dimulai dengan 0. Mesti dimulai dari 0. Okey, ini hukum ni. Okey, indeks akan bermula dari indeks 0, 1, 2, 3, 4. So, kalau ikut kat sini, di sini, bagi array item ni, indeks terakhir adalah senang saja. Bagaimana kita nak tahu indeks terakhir? Indeks terakhir adalah size array, iaitu 5, ditolak dengan 1. 5 tolak 1 menjadi 4. Sebabkan indeks ni adalah bermula dari 0. Indeks tidak boleh bermula dari 1. Okey, mesti bermula dari 0. So, indeks terawal adalah 0. Indeks terakhir adalah size array ditolak dengan 1, iaitu 4. 5 tolak 1 menjadi 4. So, tugas indeks adalah kita nak membezakan data yang disimpan pada dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Okey, sekarang ni kita dah selesai. Okey, bermaksud kita nak menyimpan 5 jenis data, okay, yang berjenis integer, yang mempunyai jenis data yang sama. Itu adalah array. So, timbul di sini bagaimana kita nak menyimpan data. Kita nak menyimpan data dalam array. Okay, so yang ini saya bawakan kepada di sini. Senang kita nak tengok. Okay, contohnya di sini adalah okay, array ni untuk kita nak menyimpan data mesti dimulai dengan nama array itu sendiri, iaitu item. Okay, item. Kemudian di sini kita gunakan bracket. So kita gunakan bracket. Okay, nama array ini. Kemudian bracket, open bracket. Kemudian diikuti dengan index. Sebab dia akan membezakan setiap lokasi yang kita nak simpan. 0, kemudian close bracket, kemudian equal ni sama. Ini adalah assignment operator, kita nak simpan data. Okay, dengan menggunakan this operator. Kemudian 10. Contoh sini, bila sistem membaca statement ini, 10 akan disimpan pada array item yang berindeks 0. So, you kena bayangkan 10 ni akan disimpan di sini. Item indeks 0. 20 akan disimpan pada array item yang berindeks 1. 20 akan disimpan pada item berindeks 1, iaitu 20.
Kemudian 30 akan disimpan pada array item yang berindeks 2. Okey, 30 akan disimpan pada array item yang berindeks 2. Okey, kita dapat kat sini. Kemudian 40 akan disimpan pada array item yang berindeks 3. 40 akan disimpan pada array item yang berindeks 3 iaitu 40. Kemudian 50 akan disimpan pada array item yang berindeks 4. Item indeks 4 iaitu kita simpan 50. Itu yang kena bayangkan. Bagaimana data disimpan di dalam array dengan menggunakan indeks. Sebab indeks akan membezakan antara data yang disimpan daripada satu lokasi dengan lokasi yang lain. Okey, itu untuk kaedah kita nak menyimpan data. So, bagaimana kita nak display data ataupun kita nak print data. Okey, dia sama seperti variable yang kita buat sebelum ni. Okey, so memandangkan kita dah simpan data, dalam array yang ni. So kita nak print, so just kita kena print, okey, beserta dengan ataupun dimulai dengan nama array dan juga index tu sendiri. Okey, open dan juga close bracket jangan dilupailah. Kena letak nama item, open bracket, kemudian diikuti dengan index, kemudian diikuti dengan close bracket. Okey, itu saja yang kita perlukan untuk kita nak display data daripada array berdasarkan kepada indeks yang kita nak simpan. Okey, contohnya SOP item kosong, item kosong. Kita tengok di sini, kita lihat di sini item kosong kita dah simpan 10, item 1 kita dah simpan 20, item 3 kita dah simpan 40, item 4 item indeks kosong kita dah simpan 10, item indeks 1 kita dah simpan 20, item indeks 3 kita dah simpan 40, item pada indeks 4 kita dah simpan 50. So, bila kita print, sistem akan panggil data-data yang telah disimpan. Seperti ini. Yang ini item kosong, dia akan display 10. Kenapa? Kita tengok di sini. Dia simpan 10. Kemudian item pada indeks 1, dia akan display 20. So kita tengok di sini lah sebab 20. Kemudian apa lagi? Katakan kita ambil 3. 1, 2, 3, 4. Item pada indeks 3. Baris keempat. 1, 2, 3, 4. Item pada indeks 3. So, 40. Betul ke? Kita tengok. Item pada indeks 3. Iaitu 40. So, dia akan display. Kemudian, itu saja untuk kita nak simpan data dan juga kita nak print data dengan menggunakan array. Kemudian itu saja. Sebelum ni saya dah terangkan bagaimana kita nak declare dan kita nak create array dalam satu baris. Kita juga boleh buat dalam dua baris yang berlainan. Ini contoh, ini adalah kita nak declare array item 2. Kemudian kita nak create object. Sama seperti yang dibayangkan. Dia sama aja. Ini adalah hasil daripada baris pertama dan baris yang kedua. Dia sama aja. Itu. Bila you declare item, bracket item, so you akan dapat begini. Kemudian ini satu objek akan di-create. So objek ni akan ditunjuk oleh item 2. So item 2 ni akan ditunjuk. So itu saja video untuk hari ini berkenaan dengan pengenalan kepada array. Semoga kita berjumpa